Antara isu panas sekarang adalah isu bekalan ayam. Sebelum kita panjangkan lagi perbincangan ini, kita lihat dahulu apakah reaksi masyarakat mengenai isu bekalan ayam ini. Tertekan sekarang dengan bekalan kurang, dengan permintaan tinggi, dengan harga pun tinggi. Kalau boleh Haiwan Negeri pengguna pantau ladam. Kerjasamalah dia orang. Jangan pantau dekat pasar saja, pergi ladam, tengok benda betul ke tak betul. Kata dia orang makanan mahal, stok tak ada. Sedangkan ayam datang sini sekarang ayam semua besar-besar, 2,5 kilo. Tak mungkin ayam stok tak ada. Sekarang ni kita orang memang mengalami masalah yang agak susah lah. Kena pula stok ayam banyak tak ada. Lepas tu macam kita order 20 bakul contohnya, dia akan bagi kita 10 bakul macam tu je. So memang dia cut order kita. Lepas tu pula barang pula tak ada. Memang harga memang kita tak payah cerita, memang mahal sangat sekarang ni. Sebab kita jual pun nak cas kat mahal kat pengguna pun, dia orang pun ada yang kata boleh terima, tapi kebanyakannya macam tak boleh terima lah kan, dengan harga RM10 lebih sekarang yang kita terpaksa kena jual. Ayam tak cukup sekarang, dia orang stok ladang mana. Kita nak buat macam mana? Saya meniaga dulu, daripada dulu sampai sekarang. Ini baru ayam terus naik mendadak. Seminggu sampai 2 kali naik. Orang nak makan pun kesian. Datang orang nak beli ayam. Cik nak ayam, kak nak ayam. Ayam tak ada. Ini untuk customer, kedai punya saja. Habis kesian lah tengok orang nak makan kan. Ayam memang banyak mahal lah sekarang. Dia punya kos tak ada logik. Betul-betul tak ada logik. Kita tak ada untung. Datang ayam pun 9 lebih. Nak jual 10 lebih. Untung apa kita pun tak tahu lah. Susah nak berniaga. Itu dia antara keluhan peniaga-peniaga ayam yang membuatkan pengguna juga serba salah dan juga peniaga juga berada dalam keadaan serba salah untuk memastikan agar bekalan ayam ini dapat dipenuhi dan juga dijual kepada pengguna-pengguna. Jadi ini isu yang akan kita bincangkan hari ini, kekurangan bekalan ayam, kesan kepada peniaga kecil. Ya, jadi kita sangat berbesar hati hari ini bersama dengan Datuk Muhammad Abdullah, iaitu yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan juga Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan dan juga Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan juga Peniaga Kecil Melayu Malaysia. Jadi hari ini, Datuk, kita nak bercakap mengenai isu kekurangan bekalan ayam ini. Jadi kalau kita lihat, ia sudah pun berlaku sebelum bulan puasa lagi. Pada awal-awal kalau kita lihat, ia berlaku bermula dengan kekurangan bekalan telur. Selepas itu, waktu bulan puasa, setelah kita membuka sektor, hampir ke semua sektor ekonomi, berlakunya permintaan yang lebih tinggi. Jadi, adakah di pihak penjaja ataupun peniaga sudah pun membuat pelan tindakan sebelum perkara ini berlaku apabila ekonomi ini dibuka? Okey, terima kasih soalan itu kan. Kita pun rata-rata maklum, peniaga dan peniaga kecil ini bergantung kepada menyara hidup mereka berdasarkan kepada perniagaan mereka. Okey, terutama yang streamnya ialah peniaga dan peniaga kecil yang berasaskan bekalan ayam. Contohnya nasi ayam penyet, mi soto dan sebagainya kan. Ini memberi kesan lah, secara direct akan memberi kesan kepada mereka. Jadi macam yang disebutkan tadi, perkara ini memang kita dah, peniaga dan peniaga kecil ataupun peniaga-peniaga ini dah mula merasalah apabila mereka mendapati bekalan dah mula kurang di pasar-pasar dan mula ada peningkatan dari segi harga, walaupun pihak kerajaan menetapkan harga ceiling RM8.90. Tapi kerana permintaan terlalu banyak kan, mungkin orang tengah ni ataupun orang tengah yang berniaga, tapi kita tak, kadang-kadang ada juga perkara penguatkuasaan daripada pihak kerajaan, kementerian ni memainkan peranan cek. Mereka boleh stay dengan harga itu. Tapi kerana nak berniaga, kadang-kadang you bayangkan satu ekor ayam, kalau macam disebut dalam saiz 2 kilo kan ataupun lebih, harganya sampai RM20. Okey. Kalau dia potong 8 pun, potong 8 bahagian. Mereka jual satu bahagian tu dalam RM7 kan. Jadi kos masakan yang lain kan. Jadi berasaskan ayam. Tapi kalau jadi kita melihat bahawa bila kerajaan menetapkan, pihak kerajaan terutama menteri-menteri, Tuan Perdana Menteri kan, menyarankan supaya harga siling ini tetap pada RM8.90. Tapi ada kalanya dalam masa raya tu dia naik sampai RM9 di luar kawalan. Tapi sebab
orang nak ayam. Orang nak makan ayam, orang nak gunakan ayam. Keperluan. Jadi keperluan. Jadi ayam ni dikeluarkan daripada pihak penternak sampai kepada pihak peniaga yang di pasar itu. Jadi dia punya perjalanan tu mungkin ambil masa yang yang ada tab-tab yang boleh dinaikkan harga lah. Ya. Kita tak boleh menyalahkan mereka. Kita melihat bahawa dia bermula dari pengeluaran ayam tu sendirilah. Betul. Yang kita dapat tahu kos makanan ayam, kos pekerja. Ya. Saya buat bertanya juga ada kalanya pekerja pun kos pekerja untuk menternak ayam ni dah tak ada, susah lah kan. Orang tempatan nak kerja ternak ayam ni, nak cuci lagi ayam tu bukan senang. Kadang 11 inci 20 inci tebal. Saya dah tengok kat kandang mereka kan. Jadi kita kena mencari satu cara kan supaya bekalan ni berterusan. Jadi ayam ni boleh dibekalkan dalam keadaan yang cukup macam dulu-dulu lah. Okey. Jadi kita kena bersama kerajaan, jihad lah maksudnya, melawan orang tengah ni. Macam penternak ni, kerajaan telah bagi subsidi. Ya. Ada penternak yang tak nak ambil subsidi ni. Kerajaan menetapkan sampai 400 juta, 500 juta subsidi untuk ayam ni. Ada yang tak berdaftar? Ada yang tak berdaftar. Tapi penternak-penternak yang jadi mangsa ni penternak kecil. Penternak kecil ni dia bukan giant. Jadi dia nak absorb kos tu masalah. Ya. Jadi saya rasa isu ni adalah isu bermula daripada pengeluaran tu. Jadi bila kita melihat bahawa langkah kerajaan, terutama Perdana Menteri sendiri, kementerian-kementerian yang terlibat dengan kos pengeluaran ayam dan bahan-bahan makanan ni kan, kena membuat satu tindakan bersepadu lah bersama kerajaan-kerajaan negeri. Saya lihat kerajaan negeri Selangor sekarang kan, dia mungkin 1 bulan Jun ni dia akan mengeluarkan lebih kurang 10,000 bekalan ayam. Ini satu tindakan yang memberi pukulan kepada player-player yang jadi giant ni tau. Jadi saya rasa sudah sampai masanya lah kita bersama-sama, sebab saya rasa ayam ni penting. Bukan kata tak makan ayam tu mati, tapi ayam tu merasakan gaya hidup Malaysia lah. Ya. Orang Merahin pun dah boleh makan ayam. Okey. Kalau kita tengok kerajaan tempatan pun kalau beli ayam kat rumah, ada akta-akta yang membolehkan, yang tidak membolehkan mereka membeli ayam. Ya. Jadi saya rasa kita sama-samalah. Okey. Datuk, mengikut kepada pemerhatian oleh pihak persatuan sendiri, kini berlaku kenaikan daripada produk-produk akhir dan juga penawaran makanan berasaskan kepada produk ayam. Ya, betul. Jadi apakah pihak Datuk juga menjangkakan akan berlaku kenaikan yang mendadak dalam masa terdekat ini untuk harga makanan berasaskan ayam? Tak adalah mendadak kan. Kita pun di Peringkat Persatuan dan Peniaga, kita pun mengawal harga. Okay. Contohnya kalau kita tidak boleh menawarkan perkhidmatan sehebat di restoran-restoran yang mana menawarkan perkhidmatan ayam, asasnya ayam. Tapi dia menawar sampai satu ekor ayam RM30-40. Yeah. Kalau orang-orang di B40 di peringkat di bawah ni, ni nak makan RM40 memang dia mengamuk lah kan. Betul. Tapi bagi kami memastikan boleh naik harga. Yeah. Tapi naik RM1, 50 kita logik lah. Kalau dulu nasi ayam penyet, kita potong 2 atau potong 3 anak ayam tu, harga dia naiklah dalam 8 ke RM10 kan. Kita logik lah. Kalau sepinggan nasi dengan berasaskan ayam, kalau kita nak makan chicken rice tu memang kalau dia nak naik 30 sampai RM34 kan, wah, seekor ayam kan, itu mengarut lah pada tapi bagi mereka, sebab dia punya table tu mahal, dia sewa bangunan tu mahal, boleh diterima. Tapi kalau bungkus-bungkus packing-packing macam contoh dekat Bangsa, jual seekor ayam, nasi, dulu harga RM6. Okay. Sekarang mungkin naik RM8. Tak apalah. Kita boleh terima. RM7-8 kita boleh terima. Tapi jangan sampai naik sampai 2 kali ganda. Kalau dulu RM6, sekarang RM15. Oh, kalau marahlah orang macam dekat jual nasi, orang panggil nasi ayam bungkus bidara, nasi bidara tu dekat Bangsa, Lucky Garden tu. Itu sedap. So sedap, you pun tahu kan. Memang sedap dia, walaupun lauk dia sikit tapi dia berasaskan ayam. Ayam satu, nasi campur sikit timun. So masyarakat tahu, orang-orang yang bekerja ni tahu, dia punya limit lah berapa dia boleh belanja untuk makanan tengah hari ni. Jadi kerajaan kena ambil berat.
Jadi saya tertarik dengan peranan menteri-menteri, terutama kerajaan, membuat satu pelan tindakan yang mana membantu supaya memudahkan masyarakat peniaga dan peniaga kecil untuk dapat bekalan. Ini paling penting. Saya lihat kita menggalakkanlah, kita bersama-sama. Yalah, saya tertarik kalau AP dimasukkan semua kan. Tapi kita melihat di peringkat macam Yusuf tadi, di peringkat pengeluaran. The end product is ayam. So di peringkat pengeluaran apa benda? Makanan ayam, buruh. Kenapa kita boleh buat ladang jagung dekat tanah-tanah terbiar, kita buat ladang jagung berasaskan asas makanan ayam kan. Macam isi rong kelapa sawit tu kan. So kita tak payah nak bergantung import sangatlah. Jadi saya rasa dah sampai masanya lah masyarakat terutama kerajaan bersama-sama melihat isu ayam ni adalah isu yang walaupun tak penting tapi merimaskan. Merimaskan semua orang lah. Dan dijadikan satu satu perkara yang seolah-olah ni kita ni tak pandai lah. Tapi sebenarnya mereka yang menyebabkan perkara ni terjadi kan. Bagi subsidi tak nak ambil subsidi. Sebab bila tak nak ambil subsidi, dia ada otak dia fikir, oh ini kita boleh shilling RM8 semua. Dia tetapkan harga. Jadi saya rasa peranan kerajaan terutama yang hormat Perdana Menteri yang baru statement dia bagi tahu kita sama-sama lah mengawal orang tengah ni, mengawal orang tengah. Yang penternak lain yang nak keluar ke pasar ni. Ini kita kena tengok orang ni kan. Dia bukan check. Yang kami ni terima aje RM8.90. Kadang satu ekor ayam 2 kilo, 3 kilo dah tekan RM20. Betul. Potong 8. You imagine berapa seksanya penjaja dan peniaga kecil nak apa. Lepas tu kalau tengok saiz lagi. Saiz lagi. Kalau hujan dah kurang, dah ayam tu dah tak boleh pakai. Dia bukan ada freezer besar, bos. Peniaga-peniaga ni adalah peti air kecil. Jadi, Datuk, mengikut tinjauan juga kalau di pasar-pasar, ada peniaga yang mencatu pembelian kepada pembeli. Contohnya, satu orang boleh beli 2 ekor saja. Dan juga kalau ikut tinjauan dekat pasar rumah saya kemarin RM9.50, semalam RM10. Adakah perkara ini boleh dilakukan secara undang-undangnya, Datuk? Ya, kalau ikut undang-undang boleh. Kementerian penguasaan dari segi penggunaan dalam negeri ni kan, dia boleh. Tapi pencatuan tu ataupun pengurangan ayam ni untuk memberi sebenarnya niat nawaiti mereka. Kita berniaga, kita kena jual kan. Kalau kita ikut kepala kita dapat 50 ekor, ada orang nak beli 50 ekor, kita jual semua 50 ekor tu. Tapi kerana kita ni ada pelanggan yang tetap, kita kena bagi, jaga hati. Jadi macam soalan tadi, attitude ni, perangai adab ni masih ada lagi. Jadi kita melihat peniaga-peniaga pasar tu, you nak tahu peniaga pasar ayam ni merumit. Ayam datang turun dengan parking kalau dekat Coket tu, Jalan Raja Bot tu. Lori ayam datang malam-malam kan. Turun lori satu hal. Nak freezer dia satu, nak ada korum satu hal. Jadi banyak proses sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit ni, alhamdulillah lah kerajaan menetapkan harga RM8.90. Kalau dia jual RM10, kalau dia kena tangkap dia jawablah kan. Tapi kalau jual 2 ekor tu alasan dia nak bagi semua orang dapat lah. Itu kebaikannya pula lah. Datuk, apa respon Datuk apabila ada tindakan pengusaha yang mogok selepas tidak mendapat subsidi yang lewat diberikan oleh kerajaan? Okey, ini satu perkara yang saya tak boleh nak sentuh sangat lah. Ini sabotaj lah. Jadi memang tak bagus lah. Sebab kita dalam kerajaan memulihkan merancakkan ekonomi di peringkat mikro, di peringkat bawah ni kan, di peringkat pasar sendiri, sehingga ke peringkat tabel makanan penjaja dan peniaga kecil. Kalau mereka buat macam ni kan, ini memang tak bagus lah. Dah bertahun-tahun kamu buat untung. Bila dalam keadaan masa sekarang, kita sama-sama lah bekerjasama untuk melunaskan tanggungjawab kan. Why not you ambil kau punya bahagian, orang lain punya bahagian you bagilah. So ini perlu dilihat oleh semua kerajaan negeri, terutama pihak kerajaan, bahawa kartel ataupun giant ni yang kerajaan dah tetapkan harga, dia orang boykot, tak nak ambil subsidi, tak nak ambil apa. Isunya
macam seolah-olah ada perkara yang kita perlu lihat bersamalah. Tapi kita tak boleh menyalahkan mereka bersama. Bawa mereka berbincang bersama sebab mereka dah terlibat lama dalam industri ayam ni. So kena win-win situation lah. Betul. Tapi usaha kerajaan untuk menyatu padukan dalam kes pengeluaran ayam di peringkat ladang, iaitu galakan untuk menanam bahan-bahan asas pertanian mana perlu kita galakkan. Tapi yang paling saya nak tekankan di sini ialah bersama-samalah kita memastikan kita kena jihad dalam perjuangan mengekang kewujudan orang tengah yang boleh main harga sehingga dia simpan semua stok lepas tu apa magic dia buat kan, dia boleh kontrol. Itu kita kena sebab apa yang teruk besok ialah di peringkat lapangan, di peringkat pasar, di peringkat peniaga-peniaga kecil. Dia tak fikir ke tu, dia tak nak untung kecil. Yang kami peniaga-peniaga kecil kita untung kecil. Kerja betul lumus dengan hujan panas, dia profit margin dia fikir. Tapi walaupun profit margin walaupun sikit, tapi dia punya produk banyak. Yang peniaga kecil ni profit margin dia walaupun RM1 kan, tapi dia berniaga ikut hari tau. Hari ni berniaga berapa laku, nak bayar gaji pekerja, nak bayar apa tuan lagi masalah kalau penjaja dan peniaga kecil ni masalah. Jadi saya menyeru, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan bersama Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet yang melihat isu ayam ni adalah isu rakyat. InsyaAllah. Kita kena bersama-sama membantu membantu. Jadi Sabah juga kerajaan-kerajaan negeri yang mengambil tindakan segera. Contohnya kerajaan, saya tengok terbaca lah, kerajaan negeri Selangor yang berusaha untuk mengeluarkan 10,000 ekor ayam pada bulan Jun. Ini satu perkara yang cukup bagus. Dan harga dia pun RM8.90. Jadi rakyat semua boleh dapat. Mana rakyat tau. Kita nak sebut rakyat ni. Manfaat untuk rakyat. Apa-apa pun untuk rakyat. Betul. Mereka tak ada masa nak fikir macam mana nak dapat ayam. Tapi bayangkan kalau hari raya nak dapat ayam punya susah kan. Kalau dulu kita beli ayam lambat ada. Sekarang kalau kita beli ayam, kalau saya survey kat flat kan, beli ayam, pergi tak ada ayam, besok datang. Berapa lama mereka boleh tahan kata besok datang. Betul. Kita nak salahkan penjaja kecil tu ke? Dah tak dapat ayam bekalan. Betul. Satu perkongsian yang baik juga. InsyaAllah kita akan sama-sama membawa usaha ini dan juga suara ini untuk kita gambarkan secara lebih meluas lagi. Terima kasih Datuk Haji Muhammad Abdullah bersama dengan kami pada hari ini. Isu ayam ini juga kita akan lanjutkan bersama dengan kita Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna.